Hi, saya Amir Haris bin Muhammad Syarul Nizam. My matrix number is 01DEM 21F 1077. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kelab pengguna JKM. Tajuk pengenalan pengguna di Malaysia. Ini adalah isi kandungan. Maksud pengguna. Pengguna adalah seorang atau sekelompok orang yang memesan atau menggunakan barang yang dibeli, keluaran atau perkhidmatan terutama untuk keperluan peribadi. Peranan pengguna. Peranan 1. Pengguna sepatutnya sedar akan tindakannya terhadap diri sendiri, terhadap diri orang lain dan masyarakat secara umum. Kesedaran sebegini mesti dijadikan prinsip utama dalam membuat keputusan dan tindakan. Perkataan pengguna mempunyai maksud dan konotasi yang negatif. Pengguna dilihat sebagai sebuah mesin tanpa identiti manusia, satu dimensi yang akan menyerap butir-butir kecil yang dikeluarkan tanpa henti oleh pengangkut panggul industri moden. Peranan kedua. Pengguna perlu mengubah tanggapan yang negatif kepada yang positif. Pengguna perlu bertanggungjawab dan dapat membuat perbezaan dalam pilihan dan keputusan. Dalam soal ini, Persatuan Pengguna berusaha mengubah perspektif ini. Menurut Wing Edward Tu, kelahiran pergerakan pengguna moden adalah hasil daripada kepercayaan bahawa orang perlu bersatu di bawah satu kumpulan yang memperjuangkan maksud yang sama. Mereka bukannya berkongsi perbezaan yang wujud tetapi memperkukuhkan kebersamaan mereka. Peranan ketiga, pengguna perlu bertindak secara lebih beramah dan penyayang dalam keputusan dan tindakan yang diambil. Mereka juga bekerjasama dan menyumbang dalam perjuangan dan kerja pergerakan pengguna. Peranan keempat, peranan pengguna yang penting ialah memastikan kelakuan kita dalam sesuatu pembelian akan menyumbang ke arah keadilan, kesaksamaan dan kesamarataan modal, ekonomi dan sosial yang berpusat di mampan. Kita sedar bahawa penggunaan buruh tanpa kos rendah dan keadaan yang tidak mengambil kira kebajikan pekerja dalam menghasilkan sesuatu barangan semakin berleluasa. Seterusnya ialah hak pengguna. Keperluan asas. Hak untuk keperluan dan perkhidmatan asas yang menjamin kehidupan, iaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, kesihatan, pendidikan dan sanitasi yang mencukupi. Keselamatan. Hak untuk dilindungi daripada barangan yang dipasarkan atau bekalan perkhidmatan yang membahayakan kesihatan dan hidup. Ketiga, maklumat. Hak yang dilindungi daripada iklan atau label yang tidak jujur atau seleweng, dan hak untuk mendapatkan fakta dan maklumat yang diperlukan untuk membuat pilihan bermaklumat. Keempat, pilihan. Hak untuk membuat pilihan barangan dan perkhidmatan pada harga berpatutan dengan jaminan kualiti yang memuaskan. Kelima, perwakilan. Hak bersuara dalam membentuk dan melaksanakan polisi kerajaan yang berkaitan dengan kepentingan pengguna. Keenam, ganti rugi. Hak untuk mendapatkan semula ganti rugi bagi gambaran yang tidak benar, barangan yang berkualiti rendah atau perkhidmatan yang tidak memuaskan. Ketujuh, perkhidmatan pendidikan pengguna. Hak untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran yang perlu untuk menjadi pengguna yang berpengetahuan. Dan yang terakhir adalah sekitar yang sihat. Hak untuk hidup dan bekerja dalam persekitaran yang tidak mengancam ataupun bahaya, membolehkan hidup dengan martabat dan keselesaan. Okey, kes tuntutan. Kes 1. JC baru sahaja membeli seekor kucing baka yang comel berharga RM3,000.
dari syarikat kucing comel untuk dipasangkan dengan kucing betina. JC tidak menyedari bahawa kucing tersebut sedang mengalami masalah kesihatan yang serius. Apabila dibawa pulang, kucing itu kuat minum tapi tidak mahu makan. Setelah menghubungi syarikat kucing comel, mereka mencadangkan JC membawa kucing itu ke klinik doktor haiwan. Doktor mengesahkan kucing tersebut mengalami masalah pembesaran kolon. Setelah menerima rawatan, kucing itu muntah-muntah dan masih tidak boleh makan, sehingga dimasukkan ke dalam klinik untuk dimasukkan air memandangkan ia tidak boleh makan. Rekod kesihatan dan ujian darah menunjukkan kucing itu mempunyai kandungan gula yang rendah tetapi bilangan platelet yang tinggi. Kucing malang itu menemui ajal hanya 18 hari selepas menjadi milik JC. JC amat sedih lalu membuat tuntutan kepada syarikat kucing comel sebagai ganti rugi award sebelum pendengaran semasa perundingan. Setelah bersetuju untuk menerima bayaran balik sebanyak 1,500 setelah menolak tawaran kucing comel untuk mengganti dengan kucing yang baharu. Kes kedua ialah Sandra. Kes kedua, Sandra telah memasuki program 10 sesi untuk melangsingkan badan yang ditawarkan oleh syarikat N dengan bayaran 3,600. Malangnya setelah menghabiskan 10 sesi 1.5 bulan, berat badan Sandra susut 1.2 kg dan pengurangan sebanyak 2 cm sahaja di bahagian pinggul. Sandra merasakan hasil sebiji tidak patut berbanding bayaran yang dikenakan. Sandra merasakan hasil begini tidak patut dinasihatkan oleh syarikat bahawa lemak sudah banyak terkumpul di badannya, maka untuk menghapuskannya perlu melalui beberapa sesi lagi. Untuk itu syarikat N memberi tawaran diskaun untuk sesi seterusnya. Sandra berasa amat marah lalu menolak tawaran tersebut kerana sudah hilang keyakinan terhadap syarikat. Kemudian Sandra pergi menyertai program serupa di syarikat R pula dan perbezaan berat badan ketahui kelihatan sehingga setelah melalui 10 sesi melangsingkan badan dengan hanya membayar RM888. Sandra telah memfailkan tuntutan di tribunal terhadap syarikat N sebab award syarikat N telah memulangkan balik sepenuhnya wang Sandra sebelum pendengaran. Kes ketiga, Mazira telah menempah satu set sofa berharga RM9,500 daripada syarikat B, di mana sofa tersebut telah diimport daripada Italia. Mazira telah membuat pembayaran penuh termasuk bayaran pengangkutan, di mana jumlah keseluruhan telah melebihi RM10,000. Bagaimanapun, set sofa tersebut hanya akan diserahkan selepas 6 bulan dari tarikh tempahan. Malangnya setelah hampir 1 tahun set sofa itu masih belum tiba dari Itali, walaupun Mazira menggesa syarikat B berkali-kali untuk memenuhi tempahan. Akhirnya Mazira berasa amat kecewa dan tertipu lalu membuat tuntutan tribunal untuk membatalkan tempahan dari syarikat B dan wangnya dikembalikan. Setakat had maksimum tuntutan tribunal itu RM10,000 bersama dengan RM130 untuk kos. Syarikat B enggan membatalkan tempahan tersebut dan dengan alasan mereka telah membuat tempahan dari Itali. Award borang 5 kerana syarikat B tidak memfailkan pembelaan syarikat B dikehendaki membayar wang sebanyak RM10,000 dan RM130 sebagai kos tempoh 14 hari dari tarikh award kepada Mazira. Dan kesimpulannya ialah pengguna dibenarkan untuk melindungi produk dan perkhidmatan yang berbahaya kepada nyawa dan harta benda mereka daripada pembetulan kos pemasaran. Hak untuk mendapatkan maklumat tentang kuantiti, konsistensi, kesucian, kekuatan dan kualiti produk dan perkhidmatan adalah hak pelanggan. Walaupun pengguna mempunyai hak ini, mereka boleh berkhidmat
adalah hak pelanggan. Walaupun pengguna mempunyai hak ini, mereka boleh diabaikan dengan mudah. Di situlah perlindungan pengguna masuk. Perlindungan pengguna terdiri daripada undang-undang dan organisasi yang direka untuk memastikan hak pengguna, serta persaingan perdagangan yang adil dan aliran bebas maklumat yang benar di pasar. Undang-undang direka untuk menghalang peniaga yang terlibat dalam penipuan atau amalan tidak adil yang dinyatakan daripada mendapat kelebihan berbanding pesaing, dan mungkin memberikan perlindungan tambahan kepada mereka yang lemah dan mereka yang tidak dapat menjaga diri mereka sendiri. Okey, sekian.